Krisis kewangan yang melanda ekonomi global sejak musim panas pada tahun 2007 bermula disebabkan oleh tempoh panjang pertumbuhan kredit yang pesat, premium risiko yang rendah, kecairan yang tinggi, kenaikan harga aset dan pembangunan buih-buih dalam sektor hartanah, pemindahan dan penutupan bank besar-besaran. Dasar kewangan menjadi kurang agresif dan kerajaan telah mengeluarkan rangsangan fiskal yang besar. Pada peringkat awal, krisis ini menunjukkan hanya masalah kekurangan kecairan yang kecil di kalangan institusi kewangan. Ini kerana mereka mengalami pasaran yang sentiasa sangat sengit. Persepsi ini mengalami perubahan apabila fungsi bank pelaburan Lehman Brothers utama di Amerika Syarikat semakin lemah pada September 2008. Keyakinan pelabur semakin berkurang dan secara besar-besaran dibubarkan kedudukan saham mereka. Sejak itu dan seterusnya, ekonomi EU memasuki kemelesetan yang paling curam direkodkan sejak tahun 1930-an. Persukaran penyampaian kewangan kepada ekonomi sebenar berkembang dengan kekangan kredit dan keyakinan kreditor berkurang, serta mempengaruhi pelaburan perniagaan dan permintaan isi rumah, terutamanya bagi barangan penggunaan tahan lama seperti perumahan. KDNK sebenar EU dijangka menguncup sebanyak 4% pada tahun 2009. Penguncupan yang ketara dalam sejarah kemelesetan berterusan adalah dengan ini berkemungkinan meninggalkan kesan yang mendalam. Secara perkiraan, kadar pengangguran masih fleksibel pada mulanya, tetapi lama-kelamaan kadar semakin meninggi dan mula dirasai kebanyakan rakyat. Kedudukan fiskal kerajaan terus. Kajian mengenai prestasi pertumbuhan ekonomi dunia fokus di negara EU. Kebimbangan ekonomi global terhadap inflasi pada separuh pertama tahun 2008 telah bertukar kepada kebimbangan terhadap kemerosotan pertumbuhan yang ketara pada separuh tahun kedua tersebut. Ini berikutan krisis kewangan global yang makin meruncing. Pada mulanya, masalah kewangan yang bertambah buruk di ekonomi menyebabkan dana pelaburan mengalir keluar pada sekuriti gada janji dan ekuiti kepada komoditi, lantas mengakibatkan harga minyak dan komoditi lain mencatatkan paras tinggi menjelang pertengahan tahun. Walau bagaimanapun, keadaan ekonomi global telah bertukar hala pada separuh kedua tahun 2008 apabila krisis kewangan terus menyebabkan kegagalan sistematik bagi sistem kewangan. Kebimbangan terhadap tekanan inflasi yang melanda pada separuh pertama bertukar dengan pantas menjadi ancaman kepada penguncupan ekonomi apabila kemelut kewangan global yang bertambah buruk dan kredit crunch yang tercetus kemudiannya menyebabkan ekonomi maju mengalami kemelesetan secara serentak. Berikutnya ialah prestasi perdagangan dunia. Perdagangan dengan negara-negara ASEAN kekal memberangsangkan dengan jumlah perdagangan berkembang sebanyak 6.6% pada tahun 2008. Sebahagian besar didorong oleh peningkatan terhadap tenaga kerja, makanan dan input untuk industri perkilangan. Ekspor ke negara ASEAN meningkat sebanyak 9.9% dan mencakupi 25.6% daripada jumlah ekspor Malaysia. Ekspor ke Indonesia dan Filipina berkembang dengan kukuh, masing-masing sebanyak 16.8% dan 11.7%. Ini disokong oleh ekspor petroleum mentah, bahan kimia, keluaran kimia serta minyak sawit. Menelusuri pula kepada prestasi pelaburan. Aliran masuk kasar FDI bertambah kepada 51 bilion ataupun 7.1% daripada PNK pada tahun 2008. Walaupun aliran masuk FDI yang kukuh dicatat pada separuh pertama 2008, kemerosotan keadaan ekonomi dan kewangan global menyederhanakan aliran masuk FDI pada separuh tahun kedua. FDI adalah menyeluruh dan disalurkan sebahagian besarnya kepada sektor perkilangan, iaitu sebanyak 45%, perkhidmatan 27% dan minyak dan gas 26%. Setelah mengambil kira pelarasan bagi aliran keluar yang sebahagian besarnya disebabkan pembayaran balik pinjaman oleh syarikat-syarikat induk, aliran masuk FDI menjadi sederhana kepada 26.7 bilion ataupun 3.7% daripada PNK. Selepas berlakunya kemelesetan ini, beberapa langkah telah diambil untuk menangani krisis tersebut. Antaranya ialah resolusi polisi dikaji dan difahami serta difokuskan dalam sektor kewangan. Peranan Kesatuan Eropah ialah mengkoordinasi semua ujian terhadap bank-bank dan menyediakan panduan perstrukturan semula bank berdasarkan bantuan perundangan negeri. Keutamaan paling segera adalah untuk menyetoran semula keupayaan sektor perbankan di samping pada masa pertumbuhan yang masih lemah.
Perundangan dan kawalan inisiatif dilakukan sebagai langkah pengelakkan berlakunya semula masalah ini. Sumber rujukan adalah daripada laporan perkembangan ekonomi pada tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Bank Negara, dan yang kedua ialah Economic Crisis in Europe, Causes, Consequence and Response, European Economic the 7th edition 2009.